Hi, Assalamualaikum and a very good morning everyone. So hari ni we're going to continue with cubes and cube roots. But before that, kita akan recall balik squares dengan square root yang kita belajar semalam. Kita recall squares numbers ataupun kita panggil dia sebagai perfect square. Apa nombor yang perfect square ataupun square number ni? Yes, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. So, 64, 81, 100, 121, next, 169, 196 dengan 225, okay? Okay, so this one that you have to remember from 1 square sampailah 15 square. Okay, so bila kita square rootkan perfect square ni, perfect square punya number, kita akan dapat balik apa dia punya root. Contohnya, square root 49, which means kita square rootkan 7 square, so our answer will be 7. Okay, sama juga dengan square root 196. Okay, so akan dapat 14. Okay, this one untuk square. Okay, meanwhile untuk cubes pula. Okay, for cubes and cube roots, dia tentang cube. Tahu kan bentuk cube? Okay, so kalau semalam we are talking about the area. So bila about cubes and cube roots, kita cakap tentang dia punya volume ataupun isi padu dia dah. So a cube number pula adalah a whole number, nombor bulat yang dia multiply dengan diri dia sendiri 3 kali. Contohnya kita ada 2 cube, which means dia darab diri dia sendiri 3 kali. Macam ni. Okay, next kita ada contoh 7 cube. So maksudnya 7 times 7 times 7. Okay. So bila cube kita cakap tentang bentuk ni lah. Bentuk cube. Cube ice tu kan. Okay. So setiap ni katakan sisi dia adalah 2 yang ni. 2, 2, 2. So kita dapatlah dia punya kat dalam ni 8. Okay. Kalau kita buat 7 darab 7 darab 7, kita dapat 343. So, isi padu kat dalam ni adalah 343. Okay. Okay, now kita nak buat table untuk perfect cubes. Ataupun cubes number lah. Perfect cubes. Perfect cube number ni. Sama juga macam semalam, cumanya untuk cubes, kita akan darab diri dia 3 kali. So, let's say we start with 1 cube. Okay, maksud dia adalah 1 darab 1 darab 1. Dapat 1 lah. 2 cube dapat 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8. Okay, 3 cubes. 3 darab 3 darab 3 dapat 27. Okay, buat sampai, kalau cubes ni dia banyak sangat kan. Kita buat sampai 12 tengok. 12 cube. Okay, list all the perfect cube sampai 12 cube. So, kita akan dapat 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343. 7 cube is 343, 8 cube 512, 9 cube 729, 10 cube 1000. 11 cube 1331 and 12 cube 1728. So, kalau nak hafal, kena hafal sampai 10 cube pun dah cukup dah. 10 cube. Okay kot, 10 cube So kalau square number hafal sampai 15 square, 15 square. Tapi untuk cubes hafal sampai 10 cube pun okay dah. Okay, next untuk cube root, sama juga. Cube roots adalah bila kita rootkan the perfect cube, kita akan dapat dia punya whole number tu. Okay, sebagai contoh. Okay, now kita nak cube rootkan dia. So, bila cube root ada simbol 3 ni dekat dia punya roots. So, this is our perfect cube. 1, 8, 27, 64, 125. And then kita ada 2, 1, 6, 3, 4, 3. Dan seterusnya lah. Okay. And then, kalau kita cube rootskan this number, all the perfect cubes punya number, kita akan dapat dia punya root. Let's say kita cube rootkan 27. So, for sesiapa yang dah hafal cubes number, dia dah tahu dah 27 ni is actually 3 cube. So, cube roots of 3 cube akan dapat 3. Macam tu. Let's say the question asks you to find cube roots of 216. Okay.
Sebab tu it is important for you to memorize the cubes, the perfect cubes. So bila dia buat soalan macam ni, cube roots 216. So bila dah hafal kita dah tahu dah 216 is 6 cube. Okay, and then akan dapat 6 lah. Cara nak hafal, awak hafal macam ni lah. 1 cube 1, 2 cube 8, 5 cube dapat 125. Okay, last one. Let's say kita cube rootkan 1000. So 1000 is easy lah. It's actually cube roots of 10 cube. So dapatlah 10. Okay. Once you have already remember the cubes, the cube number, kita boleh je terus buat contoh cube root 343. So dapat 7. Boleh terus tulis jawapan lah. And one more thing, yang 3 dekat sini sepatutnya kecil je, jangan buat besar. So kita buat small je macam ni. Okay. Next. Okay, open up your handout, page 5. Kita nak complete this page. Cube numbers and roots. Okay, so a cube number. So this one, a cube number. A cube number is whole number yang didarab dengan diri dia sendiri. A cube number is whole number that is multiplied by itself 3 times. So bila kita cakap tentang cube, dia darab 3 kali. This can be represented by creating a cube and finding the volume. So sama juga yang ni. Untuk kita cari volume, panjang darab lebar, darab tinggi. So yang ni aktiviti dia, if you have blocks dekat rumah kan, blocks which mean the same size of these blocks. Contoh dia, kita ambil blocks yang semua 1 cm, 1 cm, 1 cm. And then kita nak susun, nak jadikan ada 8 blocks kat sini. So let's say kita nak buat 8 kan. Ni dah ada 1, and then kita tambah lagi 7 blocks. So tambah dekat belakang ni 1. Okay, tepi dia 1. Okay, depan ni 1. So dah ada 4 blok. Okay, and then kita tambah pula dekat bahagian atas. Kat atas pun kita letak, akan ada 1 lagi. Okay, and then another one. Okay, lepas tu tepi sini. And then another one kat sini lah, nampak tak? Another one kita ada dekat belah depan ni. Okay, so kita ada 8 cubes dekat sini. 4 kat atas, 4 dekat bawah. So, the total blocks 8. Kan just now I said 1 cubes tu, sisi dia katakan 1. Kan? 1 cm. So, bila ada 2 ni, maksudnya dia punya tinggi jadi 2 lah. So, each of this, our side length will be 2. So, volume dia jadi 8. Okay. So, kalau total blocks ada 27. So, 27, just now kita dah recall dah. Side length dia akan 3, volume dia 27. Okay, so 3 darab 3 darab 3 dapat 27. And this one akan dapat 4 and our volume will be 64. Okay, next, what patterns do you notice? Can you make a statement about the relationship between the volume of a cube and its side length? Okay, so yang ni kita nak kaitkan volume of a cube. So the volume of a cube, apa kaitan dia? The volume of a cube is equal, satu cube, is equal to the side length cube. Okay, contoh dia, dia kata volume. So, katakan saya bagi volume dia 125. Okay, so volume 125 ni bermaksud sisi dia adalah 5. Kan? Sisi dia semua ni adalah 5. So, bila kita cubekan dia, maksud ke cubekan ni, kita 5 cubekan dia, akan dapatlah volume tu 1, 2, 5. So example dia, kita dapat 1 cube sama dengan 1, 2 cube sama dengan 8, 3 cube sama dengan 27 dan seterusnya lah. Okay. And then this one, bila kita cube rootskan dia, which mean kita backwardskan lah. Let's say cube root of the perfect cubes akan dapat 1 lah. Kita cube rootkan 8, dapat 2. Kita cube rootkan 27 dapat 3. Kita cube rootkan 64. Cube roots Jangan lupa letak 3 sebab dia cube root. 64 dapat 4. Okay. So bila cube rootskan, kita cube rootskan the perfect cubes akan dapat the whole number balik. Okay, next one, extension. Can you create a cube using 15 blocks? Boleh tak kita buat? A cube menggunakan 15 blok ataupun 30 blocks. Okay. Does your statement from above hold true here? Explain why or why not. Okay. So this one, boleh tak kita buat cube dengan 15 blok ataupun 30 blok? Okay. So tak boleh So apa tak boleh?
Sebab 15 dengan 30 bukannya cube number. Okay. So we cannot lah. We can't blow a cube 15 blocks ataupun or 30 blocks. Because 15 and 30 are not cube number. So cube numbers ni apa? Perfect cube tadilah kita ada 1, 8, 27, 36. Mana ada? 1, 8, 27, 64. So 4 cube is 64. Jangan confuse Okay, so 15 ni dia berada is between 2 cube lah. Dia berada antara 8 and 3 cube. 27 kan. Meanwhile 30 pula is between 3 cube and 4 cube. 4 cube tadi 64. Okay, next one kita nak buat number line. Okay, for this number line, first kita kena tahu dulu the value lah. Place the following numbers on the correct area of the number line. So, bila satu square ni awak listkan dulu apa dia. Satu square kita dapat 1, 2 square 4, 9, 16, 1 cube 1, 2 cube 8. Okay. And then square root 1, 1, 1, 3 dan seterusnya. Pause this one and then buat dulu, lepas tu baru continue. Okay, done. Supposedly you pause just now and then kita buat dulu yang ni. So this one yang kita dah hafal tadi, squares numbers dengan cube numbers kan. And then kita dah cube rootkan dia, kita dah square rootkan dia. But ada 5 ni yang kita tak tahu. So 5 yang kita tak tahu ni, kita kena estimate lah dekat mana. Contohnya square root 5 ni, square root 5 dia berada antara square root 4 dan square root 9. Okay, which means dia berada antara 2 dengan 3. Okay, sama juga dengan square root 20. Dia berada antara square root 16 dengan square root 25. Okay, dan seterusnya lah square root 289, 115, 250 ni boleh ni dulu. So, and then kita akan letak dekat our number line lah. So, number line yang 1. So, yang kat sini kita ada 1 square dengan 1 cube. Okay. Ni ada 1 ni, 1 ni. Tapi kita akan tulis ikut soalan dia lah. Okay, sama juga kita akan ada square root. Mana lagi? Ni kan dapat 1 tak? So, square root 1, cube root 1. Okay. And then, ni. Square root 5 kita akan ada dekat sini. Sebab dia berada antara 2 dengan 3. Okay, next kita ada nombor 3, this one. Cube root 27. Okay, next 4 kita ada this one. Dengan, ada lagi satu, this one. Kita ada square root 16, cube root 64. Okay. Next, kita ada juga 2 square ni. 2 square pun dapat 4. Okay, and then square root 20 akan berada dekat sini. Square root 20. So, dia between square root 16 dengan square root 25. So, this one pun kena estimate lah square root 20 ni. Dia berada antara, apa yang square number ada kat situ? 16 dengan 25. So, square root 16 is 4, square root 25 is 5. Okay, and then 5 kita ada cube root 125. And then kat sini kita ada cube root 216. Kita ada square root 36. Okay, tengok balik yang ni. Yang ni. And then kita ada dia punya cube root 216. This one. Okay. And then untuk 7, 8 kita ada 2 cube. Okay, 9 kita ada square root 81. This one dengan cube root 729. Okay, lepas tu kita ada juga 3 square. 3 square pun dapat 9. Okay, dan untuk 10 kita ada square root 100 dengan square root 1000. This one. Okay. And then 11 we have square root, cube root 1331 dengan square root 121. Okay, siapkan sampai 20. Okay, dan kita dah siapkan sampai 20, which means yang 115 ni, square root 115, dia berada antara square root 100 dengan square root 11 apa? 121 kan? Dia berada antara sini. Sebab tu dia berada antara 10 dengan 11. Okay, sama juga dengan 250 ni. Okay, next. Okay, kita kembali kepada our notes. Make sure awak buat juga notes awak sendiri yang ni.
So list all the perfect cubes and then another one kita nak listkan bila kita dah cube rootskan dia. So bila dah cube roots, I want you to list juga. So contoh kita dah hafal tadi our perfect cube. Perfect cube 1 dapat 1 lah. And then cube root kan 8 dapat 2. Cube root kan 1, 8, 27 dapat 3. Cube root kan 64. Okay, so maksud cube root 64 ni adalah cube root of 4 cubes kan. Sebab tu kita dapat 4. Okay, list sampai 12 juga. Next, kita nak find the value without using calculator. So, kita nak cari value of cube number ataupun cube roots without using calculator. So, just now kita dah buat dah sebenarnya during kita listkan table tadi. So, let's say dia bagi value. Dia bagi soalan, find the value of each of the following without using calculator. Okay, first question. Dia bagi 8 cube. Okay, so maksud 8 cube, 8 darab 8 darab 8. Okay, if you already memorize it, kita dah tahu dah 8 darab 8 darab 8. Maksudnya akan dapat 64 darab 8. Kita dapat 512. Okay, boleh tengok balik table kita tadi lah. 8 cube, 512. Okay, next one for B. Katakan dia bagi negatif. Okay, sebelum negatif kita buat fraction dululah. Fraction 2/3 cube. Okay, so maksud dia kat sini, atas kita akan cube, bawah pun kita akan cube juga. Tak pun boleh tulis 2/3 darab 2/3 darab 2/3. So dapat 8/27. Okay. Maksud dia kat sini kita cube kan, 2 tu kita cube kan, yang 3 pun kita cube kan. Ni bawah ni adalah shortcut punya jalan kira lah. 2 cube, 3 cube. So akan dapat 8/27. Okay, next one kalau ada negatif. Katakan dia bagi negatif 5 cube. Okay, so maksud dia negatif 5 darab negatif 5 darab negatif 5. Okay, so bila negatif ni ada 3 kat sini, jawapan kita bila negatif numbers di-cubekan, kita akan dapat still negatif. Okay, kalau semalam, kalau negatif number di-square kan, kalau kita squarekan negatif numbers, jawapan kita positif. But for this one, if we cubekan negatif number, kita cubekan negatif number, jawapan kita akan negatif. Sebabnya kat sini negatif-negatif dapat positif kan. And then positif jumpa dengan negatif ni. So our answer will be negatif. Positif, negatif, negatif lah. So negatif 1, 2, 5. Okay. So any number, any negative number, contoh negatif A lah kan, apa-apa nombor, yang kita cubekan dia, jawapan kita akan dapat negatif. Negatif sesuatu nombor lah. Okay. Kalau A cube, jawapan kita positif lah. Tapi kita tak tulis lah positif dia apa. Lain dengan square semalam. Kalau square, dia positif ke dia negatif, kita square kan, jawapan kita still positif. Okay, next one kita buat negatif dan dalam fraction. Negatif 3/5. Okay. So, cube kan dia. So, this one pun negatif 3/5 times negatif 3/5 times negatif 3/5. Okay, so dapatlah negatif 27/125. Okay, done. Tak pun jalan kerja lagi satu, kita boleh buat negatif 3 cube over 5 cube lah. Macam ni. Okay, but preferable for your level, buat jalan kira yang ni lagi afdol. Okay, untuk your level. Sebab kalau this one kena ada bracket bila ada negatif ni. Kan? So, tak perlulah buat yang ni. Better buat yang this one, the one that I ni. Kalau dekat calculator, so next kita nak masuk calculator. So, by using calculator pula, dekat calculator awak dah ada simbol. So, atas x ni, x square ni, kan, kita ada, dia tuliskan kat atas tu, dia letak cube. Kan? So, macam mana nak tekan x cube ni? Awak kena tekan shift dulu. Cari shift. And then baru tekan this box yang x square ni. Baru kita dapat cube. Sama juga dengan square root. Square root. Atas square root ada simbol untuk cube root. Dia ada simbol cube roots. Macam ni. Kan? So, kena tekan shift dulu. Lepas tu baru tekan simbol square root. Baru dapat yang atas tu. Okay. Let's say the question asks you to find
the cube roots of 392 kan, contoh. So tekan shift. Shift square root dapat 392. Okay? Boleh tak tekan calculator? Ada calculator jenis lain-lain pula, tapi you have to find out lah how to use it. Okay? And if we have negative, awak kena letak bracket. Contohnya negatif 2/3 tadilah, cube kan. So kena tekan bracket baru cube kan. Sama juga kalau dia cube root negatif number. Negatif 343. So letak bracket tu lebih selamat lah bila awak tekan calculator. Dia depends on the calculator actually. Okay, next one. Kita nak masuk estimate pula. Yang ni kita nak buat anggaran without using calculator lah. But to do this, you have to hafal the perfect cubes lah. Kalau kita tak hafal perfect cubes, kita tak boleh nak estimate the value. Okay, let's say the first question asks you to estimate the value of apa? 4.2. Okay, kita buat yang easy dulu lah. Kita nak estimate yang senang. Nombor yang besar tapi senang sikit. 4.2 dia dah perpuluhan. Tapi boleh juga sebenarnya. Kita ambil 4.2 tadilah sebenarnya. 4.2 cube. Okay. So 4.2 cube dia berada antara nombor 4. 4.2 ni ada ni. 4.2 is between nombor apa? Nombor 4 lah. 4 and 5 kan? Okay. And then kita nak buat dia cubes. So 4.2 cubes. Maksudnya awak akan cubeskan lah 4 dengan 5 ni. So 4 cube apa? 5 cube apa dia? So 4 cube kita dapat 64. And then 5 cube 1 to 5. Okay. So 4.2 cube is between. Okay, yang tadi 4.2. 4.2 adalah antara 4 dan 5. Bila kita dah cubekan dia, so dia berada antara 64 dengan 125 lah. 64 and 1 to 5. Okay, and then kita compare balik. 4.2 ni dia lagi dekat dengan 4 ke? Dia lagi dekat dengan 5. Mestilah dia lagi dekat dengan 4. So 4.2 cube estimate kita adalah 64. Okay, ini adalah simbol estimate. Dia like equal sign tapi dia berombak. Okay, next one for question B. Kita nak estimate cube root 180. Okay. So 180 ni awak kena tengok apa perfect cube yang dekat dengan 180. So 180 is between perfect cube apa yang dekat dengan 180? Yes, 125 dengan 216. Okay. So yang ni dia macam reverse sikit lah. 180 dia dekat dengan 125 dengan 216. Okay. So kita cube rootkan 125. Kita cube rootkan 216 ni. Dapatlah 5 and 6. Okay. Which means bila kita cube rootkan 180 kan. Kita cube rootkan 180. Dia akan berada antara cube root 125 and cube root 216. So our answer will be cube root 180 akan berada is between 5 and 6. Okay, so tengok balik 180 ni dia dekat dengan apa? 125 ke 216? Macam nak tahu dia dekat dengan apa? Awak kena cari different dia lah. So kalau 180 dengan 125, perbezaan dia adalah 55. Kalau 216 dengan 180, beza dia 36. So dia lagi dekat dengan 216 lah sebab beza dia sikit. Kan? So 216, our cube root 180 is estimately 6 lah. Okay, done. Okay, next one kalau dia bagi negatif lah. So this one A, B, C. A, B, C kita nak buat dia estimate negative numbers. Okay, let's say dia bagi negative 118. Cube root of negative 118. Okay. So kita kena tengok lah perfect cubes. So perfect cubes yang awak dah hafal 18, 27, 64, 125 and then 216. Okay. So our 118 ni, negative 118 ni perfect cube yang positif. Kalau negatif
macam ni lah. Sebab dia negatif 1 cube, negatif 2 cube dapat macam ni. Okay, sama je. And then so negative 118 is between negative 64 and negative 125. Untuk perfect cubes And then kita nak tahu dia punya cube root. So negative 118 punya cube root is between, berada antara negatif cube root negatif 64 and cube root negatif 125. Okay, so cube root punya simbol ni awak kena letak semua nombor bawah bumbung dia ni. Okay, so 64 dengan 125, dia lagi dekat dengan 125 lah. So this one cube root negative 118 is between apa? Negatif 4 and negatif 5. So tengok balik 118 ni dia dekat dengan 125 ke 64? Yes. Near dengan 125, so our answer will be estimately negative 5. Okay, done. Okay, last example untuk D, kalau dia nak cubes kan. Dia nak cubes kan tapi negative number. Boleh? So let's say dia bagi negatif 43.2 cube. Besar nombor ni. Okay. Ni kita nak cube kan. So kalau negatif 43.2 ni, awak ambil lah yang dekat-dekat dengan dia. Yang awak boleh cube kan dengan mudah. Which is 40 dengan 50. Okay. So negatif 40 cube. So kita carilah. Negatif 43.2 adalah between ni. So negatif 43.2 cube is between negatif 40 cube and negatif 50 cube. Okay, tapi yang ni kita dah tahu dah dia lagi dekat dengan negatif 40 kan. So awak terus je lah cari negatif 40 cube dapat berapa. So negatif 40 sama dengan negatif 40 cubes is equal to negatif 40 times negatif 40 times negatif 40. So it is actually 4 cube lah. 4 cube akan dapat 64 and then tambah ada 0 ke belakang 3. Macam ni. So our answer negatif 43.2 cube is estimately negative 64,000. Done. Okay, so lastly kita nak buat exercise. So you can finish this one. Page 5 tadi kita dah buat kan. Page 5 kita dah buat sama-sama. So next siapkan page 6, page 7, page 8 and page 9 lah. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh bagi tahu. So this one awak tunjuk dia punya direction lah, guna highlighter pun tak apa. This one highlight je dekat mana jawapan. Contohnya x square sama dengan 121 kan. So dia nak cari x square ni apa. So x kita adalah 11 lah. Okay, so you can highlight this one. This one is not highlight lah, but you can use your highlighter macam ni. So highlightkan dia. Next, sambung lah. Bila dekat sini kita pergi kat kotak ni. X square 16 dengan 169. Which is 4. Alamak. Which is 4 dengan 13 kan. So dapatlah sini. Okay, sambung sini pula. Okay, this is like a maze. Okay, next. Yang ni dah buat, tak apa. So, siapkan page 6, 7, 8, 9 je dulu. Okay, yang ni colour. Awak buat, lepas tu awak colour. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya your teacher. Yang ni yang easy punya level maze. So, 4 square, kita dapat dah 16. Lepas tu, 225, kita dapat dah 15. Okay, lepas tu 12 square, buatlah. Takkan saya nak buatkan pula. Okay, so siapkan this page sampai page 9. So that's all for today. Thank you for watching. And next week, kita akan sambung dengan a few exercises from the handout. And then we gonna do some online quiz lah. Untuk saya nak buat online quiz topik significant figure rounding significant figures and square root, cube root. So make sure you memorize all the perfect squares and perfect cubes. That's all. Thank you.